Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Salam sejahtera dan salam satu Malaysia kepada semua ahli aktif mesyuarat, ahli yang hadir pada mesyuarat kali pertama untuk membincangkan tentang rancangan perniagaan. Buat kali pertamanya kita bagi syarikat Agrotech Sdn Bhd. Jadi syarikat Agrotech yang baru dibina ini berfungsi untuk menjalankan perniagaan meluaskan pasaran Bajenas di area ataupun satu kawasan yang baru. Jadi mesyuarat pada malam ini diadakan untuk membentangkan ataupun mesyuaratkan rancangan perniagaan dari ahli-ahli lembaga syarikat, ahli syarikat yang terdiri daripada pengurus operasi, pengurus kewangan serta pengurus jualan. Jadi tanpa membuang masa lagi, mengikut agenda minit mesyuarat pada malam ini, kehadiran semua hadir. Encik Muhammad Irfan Hakal ada, dan Encik Darshan anak lelaki Tanah Balan. Okey, seterusnya sebagai setiausaha mesyuarat malam ni mengalukan pengurus kewangan mengharangkan Ketua Pengarah Eksekutif Syarikat Agrotech untuk meneruskan agenda mesyuarat malam ini. Sekian, dipersilakan. Terima kasih kepada saudara pengerusi majlis dan juga merangkap kepada pengurus operasi syarikat dan mesyuarat ini. Sebelum itu saya ingin menyiarkan slide pembentangan. Tunggu. Boleh lihat? Boleh. Boleh tuan. Okey, sebelum tu agenda mesyuarat ini seperti dimaklumkan awal tadi, iaitu mesyuarat mengenai rancangan perniagaan kita, iaitu perniagaan yang berunsurkan sektor pertanian, iaitu baja nas. Kita merupakan ejen bagi kawasan wilayah utara Semenanjung Malaysia, yang mana merupakan salah satu franchise ataupun cawangan anak syarikat bagi Bajanas. Okey, ini bagi pengenalan produk Bajanas merekodkan penjualan yang amat signifikan dan juga berjaya mengauk keuntungan bersih sebanyak 1 juta sebulan. Ini adalah salah satu faktor yang kita dapat daripada syarikat Bajanas itu sendiri. Di sini kita dapat lihat yang mana syarikat Bajanas ni berpotensi untuk kita pasarkan dan juga menjadi anak syarikat bagi syarikat Bajanas ni. Mengenai syarikat Bajanas ataupun syarikat baja organik, baja organik daripada syarikat ini menggunakan baja yang berunsurkan bahan-bahan yang di kita semula ataupun organik daripada tumbuh-tumbuhan, yang mana pokok pisang dijadikan medium untuk menghasilkan baja ini. Sesuai untuk semua jenis tanaman. Yang kedua, bebas daripada najis haiwan dan kimia. Dan yang ketiga, tahan lama dan harganya berpatutan. 3 faktor ini menjadi faktor utama untuk kita pasarkan lebih meluas dan menjadi anak syarikat bagi Bajanas ini, kerana dia berpotensi untuk dipasarkan secara meluas, terutamanya di wilayah cawangan kita, iaitu di wilayah utara. Okey, hal ini kerana Bajanas ni merupakan baja organik yang sesuai ditanam, sesuai digunakan oleh tanaman-tanaman domestik terutamanya, dan juga tanaman-tanaman dalam sektor pertanian bandar dan juga pertanian di luar bandar, terutamanya di wilayah utara, contohnya di negeri
di negeri Penang, yang mana Penang merupakan salah satu negeri yang maju, tetapi memiliki sekurangnya 33% daripadanya adalah sektor pertanian. Dan yang kedua, negeri Perlis yang memiliki 70% sektor pertanian. Dan yang kedua tertinggi adalah negeri Kedah yang mana 61% sektor pertanian. Daripada sini kita dapat lihat tiga-tiga negeri ini memainkan peranan penting dalam sektor pertanian, terutamanya di wilayah utara Semenanjung Malaysia, yang mana kita boleh pasarkan dengan lebih meluas. Okey, mengenai syarikat kita, yang mana syarikat kita dikenali sebagai Agrotech Sdn Bhd. Seperti saya cakap awal tadi, merupakan salah satu ejen bagi syarikat Bajanas dan merupakan satu-satunya syarikat bagi cawangan wilayah utara. Lokasi kita sekarang terletak di Butterworth kerana berdekatan dengan wilayah tengah dan juga menjadi salah satu aset kita kerana terletak di bandar utama, terutamanya di bahagian utara. Kita sekarang memiliki 10, tapi kita target dalam 10 hingga 30 pekerja lain-lain pangkat, serta kos kita dianggarkan sekitar 500,000 hingga 2 juta tanpa kos daripada sewaan kedai. Okey, next. Okey, ni objektif, misi dan visi kita. Yang mana visi kita untuk menjadi pemacu pengeluar baja organik bertaraf dunia. Misi kita pula ingin menjadi market leader dalam industri pertanian dan seterusnya memperkasa pembangunan secara profesional. Ini sama macam misi yang Bajanas lampirkan, tetapi Bajanas secara umum, tapi kita secara khasnya di bahagian utara Semenanjung Malaysia. Dan objektifnya sama seperti objektif sedia ada Bajanas. Okey, ini kita fokuskan pada keperluan kewangan kerana saya merangkap CEO dan juga merangkap pengurus kewangan bagi syarikat ini, Agrotech ni. Okey, tugas-tugas saya sebagai pengurus kewangan dan merangkap sebagai CEO, yang pertama sekali saya akan membuat perancangan kewangan. Yang kedua, membuat laporan kewangan yang mana saya akan meneliti setiap laporan-laporan mengenai kewangan-kewangan kita baik secara bulanan ataupun tahunan. Yang ketiga, aktiviti pelaburan yang kita dapat laburkan pada pasaran ataupun syarikat-syarikat lain untuk bekerjasama dengan kita. Dan yang terakhir sekali adalah belanjawan ataupun costing kita bersama syarikat lain. Okey, yang seterusnya adalah dari segi penyata kewangan. Ini adalah salah satu contoh daripada penyata kewangan yang syarikat kita dapat tampilkan kerana ini adalah salah satu kewangan yang kita dapat selama ini untuk sektor Bajanas ni. Okey, rancangan bagi untuk mencapai jualan tertinggi dalam sektor baja ni, yang mana kita tahu kita merupakan ejen, kita mesti target untuk pasarkan produk kita ni, produk Bajanas ni dengan lebih meluas agar kita menjadi salah satu ejen cawangan bagi anak syarikat Bajanas yang amat proaktif, yang mana kita salah satunya kita akan buat perancangan kewangan seperti saya cakap sebelum ni. Yang kedua, kita akan buat laporan kewangan secara berkala ataupun mengikut keperluan bulanan. Dan yang ketiga, kita akan buat audit daripada penjualan itu sendiri yang mana akan diterangkan melalui pengurus penjualan. Okey, saya akhiri slide pembutangan ini dengan ucapan terima kasih kerana mendengar. Seterusnya saya akan serahkan kembali kepada pengerusi majlis.
Okey, terima kasih. Okey, terima kasih kepada pengurus kewangan merangkap CEO Agrotech Sdn Bhd dalam membentangkan rancangan perniagaan buat Bajenas bagi syarikat Agrotech bagi kali pertama. Jadi mengikut agenda mesyuarat untuk slot kedua dialukan untuk pengurus operasi melakukan pembentangan untuk rancangan perniagaan dari sektor operasi. Jadi mempersilakan Muhammad Irfan untuk meneruskan pembentangan ini. Jadi saya Muhammad Irfan akan meneruskan pembentangan malam ini atau mesyuarat malam ini dengan membentangkan rancangan perniagaan dari sudut operasi bagi saya. Okey, seterusnya ini background ni lah lambang Agrotech, lambang syarikat kita, syarikat kami. Okey, seterusnya saya sebagai pengurus operasi akan melakukan fungsi sebagai memastikan reka bentuk produk, ramalan, rantaian bekalan dan penghantaran. Jadi fungsi reka bentuk produk ni bermaksud sebagai pengoperasi saya perlu memastikan reka bentuk produk ni sesuai dengan trend semasa. Untuk mendapatkan trend semasa tu saya perlu jana idea baru dan menggabungkan idea-idea semasa. Jadi reka bentuk produk ini perlu untuk kita mendapatkan kepuasan pelanggan sesuai dengan kualiti Bajenas tu sendiri. Jadi untuk fungsi kedua ramalan ni bermaksud saya pengurus operasi ni dapat meramalkan permintaan Bajenas ni pada masa akan datang. Jadi bermaksud kat sini sebagai pengurus operasi ni saya bertanggungjawab untuk memastikan bekalan Bajenas ni di pasaran ataupun di kawasan yang kita akan luaskan pasaran Bajenas ni sentiasa berada dalam keadaan stabil dan tidak berlaku lebihan dan lambakan, dan demand and supply tu tidak terlalu overrate. Seterusnya fungsi saya akan melakukan sebagai pengurus operasi ni ialah rantaian bekalan. Rantaian bekalan ni maksud daripada proses pembuatan hingga proses dia, maksudnya daripada proses pembuatan Bajenas tu sampailah siap Bajenas tu saya perlu mengambil tahu dan pakar dalam bidang rantaian bekalan ni. Seterusnya semestinya operasi penghantaran. Penghantaran termasuk operasi, maknanya kita deliver Bajenas ni kepada kita punya penjual, kita punya pemborong ataupun kita punya pengguna supaya sampai kepada pengguna akhir dan kita dapat terima feedback. Jadi setakat ini ahli lembaga mesyuarat semua faham? Faham. Okey, terbaik. Seterusnya klimaks ataupun puncak perbincangan pada malam ini yang kita jadikan punca mesyuarat diadakan ialah rancangan perniagaan dari sudut operasi yang saya perlu bentangkan. Okey, dari mengikut fungsi-fungsi 4 tadi, reka bentuk, ramalan, rantaian dan kehantaran, saya berancang ataupun mencipta satu plan rancangan dari sudut operasi dan khususnya dari sudut reka bentuk. Saya akan menaik tarafkan ciri-ciri produk Bajenas ni kepada lebih menarik ataupun lebih senang di hati masyarakat, khususnya pada aspek pembungkusan Bajenas tu sendiri. Jadi bagi kita untuk di kawasan utara ni, khususnya kita dapat tahu kebanyakannya area fungsi ekonomi sini dari sudut pertanian.
Dan kalau bandar seperti Pulau Pinang melakukan peladangan moden. Peladangan moden merujuk kepada tanaman, lebih kepada uh, penyelidikan ataupun hobi. Jadi untuk menarik hobi kanak-kanak untuk melakukan kerja-kerja hobi yang terbaik seperti kebunan, jadi kita perlu menaik taraf pembungkusan bajenas ni supaya kanak-kanak lebih seronok untuk beli baja ni dan dapat menjadikan habit lah, hobi menanam pokok. Seterusnya menaik taraf fungsi melalui R&D seperti yang saya terangkan tadi. Kita sentiasa melakukan research and development dari sudut pembungkusan dan keperluan semasa trend semasa perniagaan ataupun pasaran. Dari sudut ramalan pula, saya mencadangkan penambahbaikan seperti menstabilkan permintaan bekalan di pasaran, dan dengan mencari kelangsungan melalui kontrak ini bermaksud kita untuk pastikan kita punya bekalan ataupun kita punya barang ni sentiasa laku di pasaran. Kita cari agensi-agensi yang ataupun syarikat-syarikat yang memerlukan baju ni, seperti kita buat kontrak dengan syarikat atau syarikat peladang ataupun sekolah, syarikat-syarikat landscape, kebun. Maknanya kita sentiasa ada pembeli dengan kita buat kontrak antara kita dengan dia. Maknanya dengan memastikan kita ada kontrak ni, maknanya kita punya pasaran bajenas ni sentiasa relevan. Boleh juga pasarkan dekat syarikat-syarikat kontraktor landscape untuk mendapatkan pasaran yang lebih meluas. Betul tu. Maknanya kita dah ada kita dah melalui kontrak ni, kita memang dah ada pembeli. Maknanya syarikat kontrak itu akan beli baju daripada kita je untuk diorang punya projek. Betul. Okey, seterusnya saya untuk meluaskan hal ni. Okey. Seterusnya, untuk meluaskan pasaran dan merancakkan pasaran bajenas ni di lokasi baru kita buka, itu belah utara. Untuk rantai bekalan, saya mencadangkan atau menambahbaikan keterusan dalam proses pembuatan. Ini bermaksud kita buka kita punya kilang tu ataupun kita punya tempat buat baju tu kepada orang luar, seperti kanak-kanak sekolah boleh laku macam kita kecil-kecil dulu buat rombongan ke kilang Gardenia, kilang High Five, kilang roti, kilang deterjen, kilang apa lagi, kilang gam. Seterusnya lakukan kita buat kerjasama ataupun collaboration dengan institusi berkaitan untuk cadangan penambaikan. Jadi maksud kita melakukan collaboration dengan institusi pengajian tinggi untuk seperti UPM yang kebanyakannya melakukan menyediakan kos-kos berkaitan biologi ataupun berkaitan pokok pertanian. Jadi rantaian bekalan ni maknanya proses pembuatan daripada awal hingga akhir baju tu sendiri dah telus supaya orang luar lebih tahu kita guna apa dalam baju kita ni. Dah sekali operasi lah penghantaran, semestinya lah hantaran bab operasi seperti penghantaran ialah kita bekerjasama dengan syarikat kurier dan logistik setempat. Jadi dengan kita bekerjasama dengan syarikat kurier ataupun logistik ni, dengan tidak langsung kita dapat memastikan bekalan kita tu sentiasa selamat dan stabil. Itu dari segi logistik, dan menaikkan ekonomi setempat juga, mana akan menaikkan peluang ekonomi. Dan syarikat kurier tu sendiri dah ada kontrak dengan kita, dah ada pelanggan seperti kita untuk menghantarkan kita punya baja-baja. Selain itu kita mewujudkan platform mudah untuk memberi maklum balas, seperti kita buat QR code scanning untuk diorang letakkan QR code di setiap baju untuk diorang melakukan maklum balas tentang kita punya baju. Jadi itu saja saya punya pendapat untuk ataupun rancangan saya untuk penambahbaikan fungsi pengurusan operasi dan
dengan harapan dengan cadangan-cadangan ini dapat merancakkan kita punya produk berjenas ni, merancakkan jualan kita ni di kawasan kita akan buka itu di area utara. Jadi setakat itu saja perbatangan rancangan saya. Saya serahkan balik kepada setiausaha. Jadi mengikut minit mesyuarat, agenda mesyuarat seterusnya, mempersilakan pembentangan dari sudut jualan dari pengurus jualan Encik Darshan Tanah Balan, anak lagi Tanah Balan. Dengan hormat dipersilakan. Okey, terima kasih Encik Irfan. So selamat malam, saya Darshan, pengurus jualan lah. So hari ni saya akan explain pasal rancangan jualan kita untuk company ni. Okay, next. Okay, so objektif jualan kita ialah untuk keuntungan Bajanas menentukan jumlah pendapatan yang diharapkan. So kita nak tengok keuntungan kita. Setiap syarikat dia ada objektif dia sendiri. So untuk Bajanas, objektif dia kita nak tengok keuntungan Bajanas daripada jumlah pendapatan dia. So promosi Bajanas adalah berdasarkan kelebihan Bajanas dan kepentingannya. So saham pasaran Bajanas menentukan berapa banyak pasaran yang anda ingin dapatkan dalam bulan tersebut. So tahap kesedaran produk ataupun perkhidmatan yang diingini. Pertumbuhan menentukan saiz perniagaan Bajanas semasa anda dan berapa banyak yang ada keinginan untuk berkembang. So ini adalah objektif company, objektif jualan untuk company Bajanas ni lah. So next. So kita juga ada guna beberapa cara pemasaran dekat Bajanas. Antaranya ialah melalui media sosial sebagai media promosi kita. So dekat sini, dekat media sosial ni, seperti umum sedia maklum bahawa pengusaha Bajanas keluaran tempatan ini terdiri daripada pengusahaan kecil-kecilan dan usaha desa yang mengusahakan perniagaan, contoh daripada rumah, ejen-ejen daripada rumah. So pasaran Bajanas mereka juga terhad untuk beberapa kawasan tertentu. So di sinilah pengusaha ini harus memanfaatkan penggunaan gadget dan social media sebagai media untuk mempromosikan produk keluaran mereka dan ianya percuma. So beberapa media sosial yang kita guna contohnya seperti Instagram, Facebook, WhatsApp. So dekat sini kita gunakan media sosial ni sebab kita nak meluaskan skop pemasaran kita. So dekat sini kita juga ada guna alternatif promosi. Contoh kadang-kadang Bajanas juga buat promosi lah, alternatif promosi. Contohnya macam menjalankan operasi di dalam kawasan kampung. Sebab orang-orang kampung kan dia biasa dengan pertanian ni semua kan. So kita akan buat operasi dekat kawasan-kawasan kampung. Jadi salah satu cara untuk mempromosikan produk dan mempamerkan signboard, batu bunting dan poster di tepi jalan utama sekaligus menjadikan pengguna jalan raya sebagai pelanggan anda. So dekat sini kita guna pengguna jalan raya juga. So kita letak poster-poster dekat situ. Dan keberkesanan cara ini terbukti sebagai medium yang efektif dalam usaha mempromosikan produk, terutamanya dalam musim cuti umum, musim perayaan di mana menduduk kotak terpusu pulang ke kampung halaman. So dekat sini especially promosi ni kita selalu bagi macam cuti-cuti perayaan, cuti-cuti ni sebab time ni kebanyakan orang mereka pulang ke kampung mereka, especially ke kampung mereka. Kampung kan mereka memang famous untuk pertanian kan. So kita buat promosi-promosi di time ni supaya mereka dapat enjoy offer ni dekat kampung. So next sebagai ejen keseluruhan Malaysia lah. So dekat sini kita membuka skop agensi kita kepada bukan saja orang utara, ke orang selatan pun untuk meluaskan skop agensi kita. Maksudnya kita bukan saja ambil ejen daripada utara, kita juga ambil ejen daripada selatan, timur, laut semua. Sebab kita nak memberi kesedaran kepada orang bahawa produk ni memang efektif untuk kita, Bajanas ni. Sebab
bukan saja dekat segi pertanian macam tadi Encik Haikal, Tuan Haikal beritahu kan pasal berapa peratus dekat Perlis dengan Butterworth. Memang Butterworth mempunyai 33%. Tetapi kenapa kita buka office kita dekat Butterworth? Sebab kita nak buktikan bahawa pertanian moden juga boleh guna Bajanas tersebut. So dekat sini kita juga next kita juga untuk menyertai expo dan carnival. Maksudnya kita buat satu kita akan buka satu booth ataupun buat macam satu carnival dekat event-event. So kita buka booth dekat event, kita buat promosi pasal Bajanas. So ini adalah cara-cara pemasaran kita lah. Bukan saja ini, kita juga ada guna cara efektif seperti kita buat promosi dekat pasar raya. So kita dapat mendedahkan Bajanas kepada beberapa pelanggan yang lalu-lalu dekat situ. So dia mahu tu memberi kesedaran lah bahawa produk ni memang baik untuk pertanian. So next. So cara-cara meningkat keuntungan perniagaan. Maksudnya macam profit margin lah. So first, apa cara kita guna untuk meningkat perniagaan ialah kita gunakan kira berapa banyak keuntungan kasar kita. Pastikan kita tahu maklumat terkini. Keseluruhan keuntungan kasar anda, jangan guna nilai anggaran inventory dalam laporan kewangan tahunan sebelum ni. Sediakan akaun sehingga ke hujung bulan sebelum daripada pesisiran perakaunan kita. So menggunakan sistem inventory, jadi tidak perlu membuat kiraan stok lah. So yang ini kita guna untuk meningkatkan keuntungan perniagaan kita lah. So second ni kita lakukan analisa terhadap nilai keuntungan kita. So setiap kali kita dapat untung ni, kita akan buat analisis daripada keuntungan kita. Punca mana keuntungan kita lebih dari mana. So kita dapat fokus kepada cara tersebut. So next kita akan buat kenaikan harga juga ikut musim lah. So contoh memang kita buat promosi untuk musim perayaan ini, tapi kadang-kadang ada peak hour macam tu kan, kita akan naikkan harga juga. So untuk menguntungkan syarikat kita. So untuk cover balik apa yang promosi yang kita buat dekat situlah. Next kita kaji semula semua harga. So lepas tu macam hujung bulan ni kita akan kaji balik semua harga promosi dan harga yang tidak promosi, and keuntungan yang kita peroleh daripada harga promosi dan harga yang tidak promosi. And kita akan buat bandingan dan analisis dekat situ. So yang ini adalah untuk cara-cara untuk meningkatkan keuntungan perniagaan kita supaya especially dalam waktu sekarang, especially during this pandemic punya waktu, kita dapat cope up dengan situation current ni. So dekat sini jualan memang memainkan peranan yang amat penting, sebab melalui jualan kita dapat untuk stablekan kita punya expenses juga untuk kita punya company. So next. Okay, dari segi audit pula, kita akan kira dekat aset dia, betul produk yang contoh macam produk kita yang pengeluaran dia, betul aliran penjualan dia. Okay, so next. Okay, itu saja daripada saya. So ini adalah planning yang saya buat untuk sebagai pengurus penjualan. Sekian, terima kasih. Okey, jadi sudah lengkaplah semua pembentangan tentang rancangan perniagaan dari sudut kewangan, operasi serta jualan. Jadi mesyuarat kali ini dapat berjalan dengan jayanya dengan semua rancangan dan pembentangan dapat merangka strategi yang terbaik untuk kita memasarkan ataupun kita melakukan jualan Bajanas di area baru kita, iaitu di area utara, dan dengan harapan rancangan-rancangan ini semua dapat dilakukan dan dapat merancakkan jualan Bajanas kita. Jadi
ada apa minit mesyuarat, agenda mesyuarat melakukan seterusnya pada bahagian pemutulan minit mesyuarat. Jadi ada ahli-ahli mesyuarat ingin melakukan komen ataupun penambahan. Mesyuarat bersedia untuk melepaskan ataupun membiarkan ahli mesyuarat melakukan pematangan ataupun komen. Ada? Ada, okey. Bagi saya selaku pengerusi, selaku CEO ataupun pengurus kewangan, tiada apa-apa penambahbaikan, tapi kita perlu tangguhkan kita punya meeting ataupun mesyuarat ni ke minggu hadapan untuk perbincangan yang lebih lanjut. Okey, jadi tiada pemutulan dan hal-hal berbangkit tidak ada juga. Tiada, tapi kita perlu lebih teliti dalam membuat kajian tentang produk kita untuk penambahbaikan. Okey, and lagi satu, untuk hal terbangkit ni, saya nak cadangkan sebab sekarang dalam musim pandemik ni kita kena cari satu solusi untuk meningkatkan kita punya jualan and cara untuk meningkatkan jualan dalam especially during this pandemic time lah, sebab kita tak boleh bergerak banyak dekat luar. So saya cadangkan kita fokus more kepada online sales. Okey. Hal berbangkit yang amat bernas. Jadi kalau tidak ada apa-apa lagi, pihak mesyuarat menyerahkan mesyuarat ini kepada pengerusi untuk ucapan penangguhan mesyuarat pada malam ini. Persilakan CEO merangkap pengurus kewangan untuk melakukan penutupan majlis. Okey, terima kasih pengerusi majlis. Untuk akhir kata, saya sudahi mesyuarat pada hari ini dengan ucapan terima kasih kepada saudara serta tuan-tuan yang hadir pada malam ini kerana telah menjayakan mesyuarat yang amat penting bagi kita selaku orang yang penting dalam syarikat untuk memastikan syarikat kita ni lebih berdaya saing dan juga agar tidak runtuh dalam sektor syarikat, yang mana kita perlu teliti dengan lebih lanjut dan hal ini perlu kita lakukan mesyuarat pada kemudian hari, insya-Allah pada minggu hadapan jika tiada apa-apa masalah. Dan saya tangguhkan mesyuarat ini pada minggu hadapan dan pada jam yang sama dan hari yang sama. Sekian, terima kasih. Terima kasih Tuan. Jadi ahli mesyuarat dibenarkan untuk beredar dengan hormat.